Ramai yang menganggap Melayu Sarawak ini terpisah daripada arus perdana tamadun Melayu di Nusantara, tapi ini tidak betul. Salam Nusantara adalah sebuah dokumentari bersiri yang diusahakan untuk meninjau perkembangan sejarah dan peradaban Islam di Sarawak. Ia akan menjadi suatu permulaan positif dalam menyingkap khazanah peradaban masyarakat majmuk wilayah ini. Episod kali ini akan membawa penonton menelusuri sejarah peradaban Sarawak dan kesinambungannya dengan fokus kepada perkembangan tamadun Islam sebagai salah satu warna kebudayaan masyarakat di Sarawak. Secara umumnya, Sarawak ini, Melayu Sarawak khususnya atau negeri Sarawak mewarisi satu sejarah yang lama dan telah membina satu tamadun yang boleh dibanggakan kita. Islam di Sarawak adalah suatu yang sudah lama. Ia bukan satu unsur baru. Dia juga bukan suatu yang datang daripada luar. Ia adalah sebahagian daripada warna yang membentuk peradaban dan juga kebudayaan masyarakat di Sarawak. Dan Islam di Sarawak adalah suatu yang menarik kerana ia merupakan unsur yang membawa kepada pembangunan masyarakat yang majmuk seperti yang kita lihat di negeri ini. Makna Sarawak dari segi sejarah. Sarawak yang ada sekarang ini daripada Lundu sampai ke Lawas cuma wujud pada tahun 1905. Dulu Sarawak dahulu hanya di lembah Sungai Sarawak, di sekitar kawasan lembah Sungai Sarawak. Dia orang supaya tidak keliru pada tentang nama Sarawak. Sementara ketika kita lihat periode bagaimana manusia purba juga ternyata sepertinya sudah menduduki daerah Sarawak di beberapa bagian telah ada. Dan saya kira interaksi kala itu juga sudah mulai muncul terjadi, dan puncaknya ya kita bisa melihat dari kemunculan arca yang diidentifikasi sebagai arca peninggalan masa Hindu dan Buddha itu. Dan itu tidak bisa kita nafikan sebagai bukti arkeologi bahwa hubungan antara Sambas dan Sarawak tidak hanya terjalin dari persoalan agama dan kesamaan identitas sebagai Melayu.
Menurut kata agama, Pupuh 14 yang ditulis pada abad ke-14 ataupun 1365 Masihi menyatakan kewujudan kerajaan-kerajaan tempatan seperti Sarawak, Saludong, Samadong, Kelakar, Barito dan Melanau. Len Ri Samdang, Tirem Tan Kasah, Ri Sedu Buruneng, Ri Kalka Saludung, Ri Solot Pasir, Baritwi Sawaku Muah, Ri Tabalung, Ri Tunjung Kute, Lawan Ri Malano, Maka Pramuka Ta, Ri Tunjung Puri. Pupuh 14 negara kata agama Pupuh 14 tersebut diiktiraf sebagai khazanah dunia, diiktiraf oleh UNESCO dan sering menjadi rujukan. Ramai yang menganggap Melayu Sarawak ini terpisah daripada arus perdana tamadun Melayu di Nusantara, tapi ini tidak betul lah. Macam Seribas misalnya kan, Seribas, negeri Seribas telah didirikan pada tahun 1450. Islam telah pun bertapak sekian lama di Sarawak, malah telah mempunyai ciri yang tersendiri awal sejak sebelum abad ke-19 lagi. Apabila datang unsur Eropah ke negeri ini, ternyata Islam yang ada di Sarawak itu sudah pun menjadi suatu kebudayaan yang tersendiri. Ada aturan yang tersendiri, ada komuniti dan masyarakatnya, dan juga ada interaksi yang baik dengan masyarakat majmuk dalam negeri ini. Kita banyak juga menemui manuskrip daripada Kelakar, negeri Kelakar, dan antara yang paling penting ialah syair negeri Santubong yang memang dinyatakan ditulis pada tahun 1885, dan saya telah memperolehi manuskrip yang asal tentang penubuhan negeri Santubong tadi oleh Datuk Marapati. Kita sedia maklum Datuk Marapati berketurunan daripada raja-raja daripada Majapahit. Kemudiannya isteri Datuk Marapati iaitu anak kepada Datuk Andi iaitu Datuk Permaisuri, keturunan daripada Sang Nila Utama ataupun Sri Tribuana yang memerintah pada awal 1300, dan hasil perkahwinan tersebut dan dikatakan ianya dari lebih awal daripada kewujudan negeri yang diasaskan oleh Raja Awang Alak Bertata. Sarawak yang mungkin ramai tidak diketahui kerana kurang penyelidikan pada masa lepas tentang manuskrip yang ada di Pulau Borneo, khususnya di Sarawak sangat kurang. Saya telah membuat penyelidikan dan berjaya mengumpulkan beberapa manuskrip untuk tujuan kajian. Antara penemuan saya ialah tentang wujudnya syair negeri Seribas. Antara yang pertama saya temui ialah syair Tarsilah Cetera Datuk Temenggung Kadir dengan Datuk Gudam negeri Seribas. Jadi daripada manuskrip ni kita mendapat konsep negeri. Itu penting negeri, bukan konsep kampung. Jadi kita mencipta sistem kita sendiri. Ini yang dicatat di dalam manuskrip.
lebih mendalam manuskrip tersebut, artifak-artifak yang ada, kita mendapat gambaranlah yang jelas tentang silsilah keluarga, terutamanya kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Borneo pada ketika itu. Ciri-ciri bangsa yang bertamadun ialah mempunyai sistem tulisan. Jadi untuk bangsa Melayu di Nusantara ini, kita pada mulanya menggunakan aksara daripada India yang datang dengan agama Hindu ke rantau ini, iaitu kadang-kadang menggunakan tulisan Palava, tapi perkataannya Sanskrit, ya. Macam kita menulis Jawi, menggunakan aksara Arab, tetapi yang ditulis bahasa Melayu. Begitu juga pada masa dulu, orang Melayu menggunakan aksara Palaba, tapi untuk bahasa Melayu itu awal, ya, yang awal. Dan ini terdapat di Sentubong, ya, satu batu yang mempunyai tulisan Palaba, ya, di Sentubong, dan juga di Kutai, negeri Kutai yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia, mempunyai sejarah yang awal juga tahun 400 Masihi, dan mereka mempunyai peninggalan batu bersurat, dalam tulisan Palaba. Di Sarawak, di samping Sentubong yang awal itu memang ada tulisan Palaba, dan semasa zaman Hindu, kita orang Melayu telah menganut agama Hindu dan mempunyai pengaruh seperti di Sentubong ada kuil Hindu, di Samarahan ada patung Linggam dan Yoni, ya, yang didapati di Bukit Berhala oleh Jan Sproul pada tahun 1846 lagi. Mereka telah membuat kajiannya. Ataupun kalau di Limbang ada juga megalith atau batu nisan lama yang mempunyai tulisan-tulisan Palaba dengan huruf perkataan-perkataan Sanskrit dan Melayu. Dan selepas kedatangan Islam, orang Melayu ini di seluruh Nusantara telah menerima aksara Arab dan juga aksara Parsi, untuk dijadikan tulisan Jawi. Kita dapat saksikan Sarawak sejak sekian lama ada penemuan-penemuan arkeologi yang menunjukkan betapa negeri ini sudah pun mempunyai kesan-kesan didiami, ada kegiatan manusia sejak zaman purba. Beri contoh, sebagai contoh, penemuan arkeologi di Guinea menyaksikan bahawa adanya penemuan-penemuan kesan tinggalan manusia, tulang belulang dan juga kegiatan manusia purba sejak daripada 40,000 hingga 50,000 tahun yang dulu. Juga apa yang berlaku di barangkali dekat dengan delta Sungai Sarawak di Santubong menyaksikan bahawa adanya tinggalan-tinggalan kesan-kesan penemuan artifacts, adanya tembikar, adanya manik, adanya shilling-shilling lama. Di samping kita juga menemukan hasil bekas-bekas kegiatan yang berasaskan megalitik, berasaskan emas dan juga berasaskan logam. Ditemukan ratusan ribu tan tahi besi yang menunjukkan bahawa ini merupakan suatu waktu dulu Santubong adalah suatu lokasi, satu tempat yang cukup penting, bukan hanya dalam konteks perdagangan, juga dalam konteks yang kita sebutkan sebagai pusat
pelombongan dan juga pusat peleburan besi. Dan kalau ia berlaku pada zaman dulu, maka ia adalah suatu pencapaian manusia yang cukup membanggakan. Dan tidak dinafikan, Sarawak adalah suatu ranah, suatu bumi, lokasi yang cukup subur dengan peradaban. Ketika itu Sambas mulai mengenal tambang emas, yaitu tepatnya masa pemerintahan Sultan Umar Akamuddin. Sultan Umar Akamuddin ternyata tertarik dengan pengelolaan tambang emas yang telah dipraktekkan oleh para penambang emas yang berada di Sarawak. Jadi dia meminta kepada pihak berwenang di Sarawak itu untuk mengirimkan tenaga ahli untuk mengolah tambang emas di daerah Menterado. Dan beberapa catatan menyebutkan ada 20 orang yang diambil tenaga ahli dari Sarawak itu untuk mengolah tambang emas di Menterado. Boleh kita katakan bahawa masyarakat di rantau Asia Tenggara, termasuk masyarakat di Kepulauan Borneo, juga termasuk di Sarawak, sudah pun mempunyai interaksi dengan dunia luar. Dan tambah lagi, lokasi kita dengan ciri-ciri yang bersifat perairan, kepulauan, sudah pasti masyarakat di dalamnya juga akan beradaptasi dengan keperluan semasa dan mereka menjadi masyarakat maritim. Masyarakat berasaskan air dan kelautan. Mereka berlayar, berinteraksi dengan masyarakat luar, tambah lagi dengan lokasi yang cukup strategik berada di tengah-tengah laluan perairan hubungan antara timur dan barat. Kerana itu, kemajmukan di Sarawak bukan perkara baru. Ia dah lama berlaku. Dan apa yang kita lihat hari ini, apa yang berlaku, realiti di negeri Sarawak yang cukup berbilang kaum dan hidup dalam keadaan yang aman dan sentosa bukanlah suatu perkara fenomena yang baru berlaku, tapi ia adalah suatu warisan turun-temurun yang diwarisi oleh masyarakat di negeri Sarawak dan juga Kepulauan Borneo, juga di rantau Asia Tenggara. Kita lihat Islam di Borneo ni kerana ia datang daripada pelbagai jalur-jalur, pelbagai tempat-tempat di pelusuk dunia Islam ini. Islam di Borneo ni sebenarnya adalah Islam yang telah pun kosmopolitan. Kita lihat kosmopolitanisme Islam di Borneo daripada peringkat keluarga, di mana di dalam, kalau kita lihat keluarga-keluarga di Borneo, suaminya orang Melayu, isterinya orang Iban. Suaminya orang Hadrami, isterinya orang Cina. Banyak bercampur baur di dalam membina kekeluargaan. Dan itu pada saya satu indikasi berapa kosmopolitannya Islam di Borneo. Dan lebih-lebih lagi khususnya di Sarawak, kosmopolitan ini dapat kita lihat dari segi bagaimana orang Islam sebagai satu masyarakat yang minoriti boleh hidup dengan aman tanpa masalah-masalah yang kita lihat yang dialami oleh orang-orang minoriti di dunia-dunia yang di tempat-tempat yang lain. Mereka dapat hidup dengan aman dan harmoni dengan orang-orang majoriti yang bukan Islam. Kita hidup di hadapan kita ni banyak sekali perbedaan-perbedaan yang luar biasa dan indah sekali. Macam kita ada di sebuah taman bunga, macam-macam bunga ni kan. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna macam-macam. Jadi cantik perbedaan-perbedaan itu. Dengan catatan apabila kita boleh memanage perbedaan itu. Melihat betapa Islam itu penuh dengan rahmah dan ramah. Apatah lagi dengan kekuatan agama, di mana Islam itu adalah agama yang menjadi pencetus kepada kekuatan bermasyarakat, dan sekaligus Islam itu adalah merupakan suatu agama pemersatu kepada kepelbagaian sama ada budaya ataupun etnik dan sebagainya dengan asas yang kukuh dengan kalimah yang sama untuk menjadikan teras bahawa
hubungan mesra di kalangan Muslim dan juga non-Muslim akan berkekalan dan sekaligus saling memahami untuk diperkukuhkan dan memperkukuhkan untuk membangunkan masyarakat sejahtera masa akan datang. Dalam episod ini, kita telah pun disajikan dengan fakta sejarah bahawa Sarawak secara jelas merupakan bumi yang subur dengan peradaban. Kemajmukan Sarawak dibuktikan dengan perkembangan kebudayaan Islam dengan sifatnya yang tersendiri, yang damai, terbuka, saling menerima dan ramah. Perbincangan ini akan dilanjutkan lagi dalam episod akan datang dengan judul Empire di Laut. Salam Nusantara, Islam di Sarawak.